Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ni Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah majlis yang mana insya-Allah mendapat rahmat dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kita yang telah lepas, kita baca surah Asy-Syams, ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke-10. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung pengajian kita di dalam tafsir ataupun pengajaran yang Allah Subhanahu wa taala nak sebutkan kepada kita di dalam surah Asy-Syams. Jadi sebelum kita pergi kepada tafsir surah Asy-Syams, kita bakal baca dah dulu ayat yang ke-11 hinggalah ayat yang ke-15. Hamba baca, lepas bakal ikut belakang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat Thamud biṭaghwaha idh ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Shadaqallahul azim. Dan alhamdulillah, hari ini kita baca ayat yang ke-11 hinggalah ayat yang ke-15. Perjumpaan kita yang telah lepas, kita tengok ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-10. Sebelum kita sambung ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15, kita tengok semula secara ringkas petah lalu gapo Allah Subhanahu wa taala nak sebutkan kepada kita di dalam ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke-10. Sebagaimana kita sebut, surah Asy-Syams merupakan surah Makkiyah. Bila kita sebut surah Makkiyah, maksudnya surah Asy-Syams merupakan surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Mekah. Cara nak cek antaranya surah Makkiyah ataupun surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Mekah, ialah yang pertama apabila surah itu dimulakan dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah maksudnya huruf yang kita baca so. Nah, contohnya alif lam mim, kita baca alif sebutir, lam sebutir, mim sebutir. Kita tak baca
huruf itu dengan sambung. Macam kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita baca alif lam mim ataupun alif lam ra. Kebanyakan surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah, maka itu ialah surah Makkiyah, iaitu surah-surah yang diturunkan di Mekah. Antaranya lagi surah yang diturunkan di Mekah, apabila kita tengok surah itu, di awal surah itu Allah Subhanahu wa taala mari dengan subuh. Surah Asy-Syams Allah taala subuh dengan wasyamsi wa duhaha. Allah taala subuh dengan matahari dan juga waktu duha. Antaranya lagi kita tengok dalam surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala subuh wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan juga buah zaitun. Antaranya lagi Allah Subhanahu wa taala subuh wal 'asr, demi masa. Maka ayat yang Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan sumpah, waw tu kita panggil wawul qasam, untuk sumpah. Bukan dan masuk dia tu. Tak, bukan dan waktu duha, tak, demi waktu duha, subuh. Dimulakan dengan huruf al-qasam, maka surah itu juga merupakan surah Makkiyah. Antara nak cek lagi surah Makkiyah, iaitu surah yang Allah Ta'ala mulakan dengan Allah Ta'ala puji diri dia, ataupun Allah Subhanahu wa taala membesarkan diri Allah Subhanahu wa taala. Antaranya surah As-Sahu bila mari musim Isra Mi'raj. Allah Taala sebut dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana, maksudnya maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menyucikan diri dia daripada segala bentuk kelemahan. Kalau sekiranya miskin itu kelemahan, maka maha suci Allah Ta'ala miskin. Kalau bodoh itu kelemahan, maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada sifat bodoh. Nah, sebab Allah Ta'ala menyucikan diri dia daripada segala kelemahan yang ada. Maka bila mari dengan Allah Ta'ala menyucikan diri dia, maka itu juga bermaksud surah itu ialah surah Makkiyah. Sebab itulah peristiwa Isra Mi'raj berlaku ketika mana Nabi SAW duduk di Mekah. Walaupun kita tengok banyak syariat-syariat yang lain Allah Ta'ala perintahkan semasa Nabi SAW duduk di Madinah, tapi bak semaya Allah Ta'ala perintahkan ketika mana Nabi SAW duduk di Mekah. Maka ulama sebut antaranya cerita Isra Mi'raj, perkara bersangkut paut dengan semaya ni, iaitu di akhir-akhir ketika mana Nabi SAW duduk di Mekah, sebelum daripada Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Jadi surah ni Allah Subhanahu wa taala mari dengan al-qasam, Allah Taala subuh. Maka kita cek selalu surah ini ialah surah Makkiyah. Surah Makkiyah kebanyakannya Allah Subhanahu wa taala nak kemah akidah umat Islam. Nak biar umat Islam pada ketika tu keyakinannya teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam surah ni Allah Subhanahu wa taala menyebut wasyamsi wa duhaha. Allah Taala subuh dengan matahari dan Allah Subhanahu wa taala subuh dengan waktu duha. Maka ulama menyebut sebab apa Allah Taala subuh dengan matahari? Sebab apa Allah Taala subuh dengan waktu duha? Antaranya Allah Subhanahu wa taala nak cabar manusia. Allah Taala menyebut manusia kalau sekiranya mesra hebat, membuat satu benda hak nama dia beras, sebutir je, maka kita manusia nescaya tak boleh nak buat beras. Kalau kita buat lah ni, kita tanam beras, bukan kita buat tu. Nah, kita tanam beras sehinggalah daripada beras, sehingga daripada padi tadi jadi beras. Kita tanam, Allah Ta'ala buat. Maka ulama menyebut, kalaulah sekiranya sebutir beras kita tak boleh nak buat, maka Allah Ta'ala subuh dengan hamba besar nak menyebut bahawasanya wasyamsi wa duhaha. Manusia, aku buat tari, mu boleh buat tari? Tentu kita tak boleh nak buat tari. Setara beras butir pun tak boleh nak buat. Hak ni benda hak jauh lebih besar daripada beras, benda hak jauh lebih besar daripada kejadian Allah Ta'ala yang lain, namanya asyams, tari. Tentu kita tak boleh nak buat. Maka lemah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada besar diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tak ada suruh cerdik kita lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala buat asyams tari. Yang kedua Allah Taala kata wal qamar, aku juga buat bulan. Ada manusia boleh buat bulan? Ada kuasa boleh buat bulan? Nescaya jawapan dia tak ada. Maka lemah segala manusia berbanding Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang Allah Taala buat bulan. Yang ketiga Allah Taala sebut wan nahar, aku juga buat siang. Siang malam Allah Taala buat. Dan ayat yang selepas daripada tu Allah Taala kata was-sama, aku juga buat as-sama, langit. Langit yang mana manusia duk mikir langit ni mula mana? Ada orang kata langit ni mula daripada atas pun muncul kira langit dah. Ada manusia kata atas kepala kita lah kira langit. Ahli astronomi pula dia kaji, dia kata langit-langit ni 80 batu alah ke atas baru nama langit. Nabi SAW sebut dalam satu hadis sahih, ketika mana aku Isra Mi'raj, aku naik daripada langit yang pertama nak pergi ke langit yang kedua, makan masa 5,000 tahun perjalanan baru selapis langit. Nak boleh alah ke atas 7 lapis lagi, wallahu a'lam. Nah, itu baru bab langit saja Allah Taala kata as-sama, aku buat langit. Allah Taala sebut lagi wal ard, aku juga buat bumi. Maka 2-3 kali Allah Taala sebut tari, bulan, siang, malam, langit, bumi ni ialah satu kejadian Allah Subhanahu Wa Taala hak kita boleh tengok dengan butir mata kita. Dan Allah Taala sebut juga dalam ayat yang ke-7, hak ni kejadian hak manusia tak boleh nak tengok. Wa nafsin wa ma sawwaha, aku buat kepada manusia ni ada satu benda dalam tubuh dia namanya nafsu. Maka ulama sebut nafsu ni benda nak lebih kurang sama saja. Roh, nafsu, nasamah disebut dalam kitab tasawuf. Nah, umpama kita kata padi, berah, nasi. Nah, benda lebih kurang sama. Manusia bila duduk dalam perut rahim mak dia, maka siapa masa Allah Ta'ala tiup ruh. Bila ada ruh dalam tubuh manusia, maka bila manusia ni besar mari daripada ruh tak ada perasaan yang dia panggil nafsu. Nah, daripada nafsu tak ada Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala peringat selalu pada manusia, wahai manusia mu kena ingat perangai nafsu lagu mana. Maka disebut ayat yang ke-8 perangai nafsu ni fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu ni dia akan tarik manusia untuk buat maksiat pada Allah Ta'ala. Barulah dia akan tarik manusia ni untuk buat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sebab itulah ayat yang 9 dan ayat yang ke-10 menafsirkan ayat ataupun ayat daripada surah Al-Balad. Ayat surah Al-Balad Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di akhirat esok ada 2 golongan. Golongan yang mana akhirat esok mereka akan terima buku amalan dari sebelah kanan, disebut ashabul maimanah. Golongan yang mana mereka terima buku amalan mereka di sebelah kanan, baris beratur daripada mahsyar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kira amalan gini, tengok, okey, ni golongan yang disebut ashabul maimanah, golongan yang terima buku amalan di sebelah kanan. Maka golongan ni golongan berjaya. Ada juga di akhirat esok satu golongan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ashabul masy'amah, orang yang mana mereka terima buku amalan mereka di sebelah kiri. Maka ngupuh dia Allah Ta'ala sebut alaihim narun mu'sadah, bagi mereka ni api neraka yang menyala-nyala. Maka kita tanya, siapa dia golongan hak mana disebut ashabul maimanah, golongan sebelah kanan, mana golongan sebelah kiri? Maka ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 menafsirkan pada kita berkaitan dengan 2 golongan tadi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut qad aflaha man zakkaha. Siapa dia hak dia boleh cuci nafsu dia, dia boleh jaga nafsu dia, dia boleh kawal nafsu dia, maka inilah golongan yang disebut ashabul maimanah. Golongan hak mana dia terima buku amalan di sebelah kanan. Wa qad khaba man dassaha. Ada pun orang yang mana dia tak boleh nak kawal nafsu dia, ikut arah nafsu semacam. Nafsu kata bobolah semayanya, banyak kali dah semaya. Bos semaya. Nafsu kata Allah 4 kali pernah semaya. Tak 5 kali pernah sehari, acu tak pergi sekalian subuh tak apa kali kita pedok. Nafsu kata bobolah sedekahnya banyak dah, sedekah selama hidup dak kita. Nah, nafsu kata acu buat maksiat sekalian kita pun buat. Nah, ikut arah nafsu.
Maka ni disebut wa qad khaba man dassaha, gagallah orang yang gagal menyucikan nafsu dia, dan di akhirat esok mereka tergolong dalam kalangan yang disebut ashabul masy'amah, golongan yang mana terima buku amalan di sebelah kiri dan ngupoh dia Allah Taala buyapi neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan pada kita berkaitan dengan satu golongan yang mana Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Sebab tu kalau kita buka Al-Quran, kita tengok dalam Al-Quran ni dia ada basyir, peringatan gembira. Dalam Al-Quran juga banyak Allah Subhanahu wa taala sebut nadhir, benda-benda tak sedap dengar berkaitan dengan neraka, berkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran juga banyak Allah Subhanahu wa taala sebut berkaitan dengan Al-Qasas, cerita. Sehingga Syekh Mutawalli Sya'rawi sebut Al-Qasas, cerita Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, jundum min junudillah, merupakan tentera daripada tentera Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, cerita aku cerita kepadamu umat-umat sebelum daripada ni, cerita umat-umat sebelum daripada ni sebagai ibratul liulil albab, peringatan, pengajaran kepada orang yang ada akal fikiran. Maka dalam ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15 Allah Ta'ala sebut satu golongan yang mana mereka ni gagal menyucikan nafsu mereka, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala azab mereka, tak tinggal bakar seorang habuk, tak ada bakar seorang habuk golongan ni, iaitu golongan yang disebut kaum Thamud. Cerita berkaitan dengan kaum Thamud dan juga Nabi Saleh AS. Bukan sekali Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kalau kita buka tafsir Al-Azhar karangan Hamka, dia menyebutkan kepada kita ada 8 surah yang menyebut berkaitan dengan kisah Nabi Saleh dan juga kaum Thamud. Dan juga dalam 8 surah tu ada 60 ayat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran. Antaranya disebut dalam surah Al-A'raf ada 7 ayat. Ayat yang ke-72 hingga ayat yang ke-79. Disebut juga dalam surah Asy-Syu'ara ada 19 ayat. Ayat yang 141 sehingga ayat 159. Surah An-Naml ada 9 ayat. Ayat 43, ayat 45 hingga ayat 53. Surah Al-Qamar ada 15 ayat. Ayat 23 hingga 32. Surah Al-Hijr ada 5 ayat. Ayat 80 hingga ayat 84. Surah Asy-Syams kita baca ni ada berapa ayat? 5 ayat. Nah, ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Surah Az-Zariyat ada 3 ayat. Ayat 43 hingga ayat yang 45. Surah An-Najm ada 2 ayat. Ayat 50 hingga ayat 51. Nah, maka gabung semua 60 ayat. 60 ayat ni Allah Subhanahu wa taala cerita berkaitan dengan satu golongan yang mana mereka ni tak boleh kawal nafsu dia, dia ikut arah nafsu dia, sehinggalah mereka ni buat khianat pada Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan pada mereka, iaitu namanya Nabi Saleh AS. Bila sebut kaum Samud bila kita tengok merupakan satu kaum yang duduk satu tempat yang namanya Al-Hijr. Tempat ni nama dia Al-Hijr, boleh google lah, dalam Google kita tengok Al-Hijr ni. Kalau kita google tu kita tengok dia ada bukit, tempat Al-Hijr ni. Bukit dia tu dia pahak jadi rumah, sehingga disebut Al-Hijr ni tempat dia sepadan antara Madinah dan juga Tabuk. Suatu ketika Nabi SAW jalan dengan sahabat nak pergi ke Tabuk, lalu di satu tempat yang namanya Al-Hijr, sehinggalah Nabi SAW lalu dalam kawasan itu. Nabi SAW derah lalu kawasan itu, derah Nabi jalan, sehingga ada sahabat berhenti nak minum air. Nabi SAW larang, jangan minum air sini. Nabi suruh tubik cepat-cepat daripada kawasan Al-Hijr ni. Ada juga yang disebut Madain Saleh, nama tempat dia. Hak baru ni pelakon kita pergi sore namanya Qaryah Al-Ula kau gapo dia kata. Situ tak ada orang kata bukit Al-Hijr lagi situ. Sebab nak masuk Al-Hijr ni dia satu tempat yang di bawah kawalan UNESCO. Nak masuk kena ada permit apa nak kata. Nah, ni tempat Al-Hijr, tempat kaum Samud. Dan kaum Samud ni kalau kita tengok dia terbagi pada 2 golongan. Kaum Samud ada yang duduk di kawasan Al-Hijr, satu golongan lagi kaum Samud ni dia pergi ke Jordan. Dia duduk di Jordan.
Kaum Samud ni mereka hebat dari sudut pertukangan mereka. Sebab itulah ada disebut lagi kaum Samud ni dia mari daripada keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kita tengok nama Nabi Nuh, Hud, Saleh. Nah, Nabi Nuh alaihissalam kaum mereka Allah Subhanahu wa taala azab. Sehingga Allah Taala mari banjir besar. Tergelai habis kaum Nabi Nuh alaihissalam. Selepas kaum Nabi Nuh dia mari pula kaum Nabi Nuh tidak disebut dalam Al-Quran kaum nama dia gapo. Nabi Hud disebut dalam Al-Quran kaum mereka namanya kaum Ma'ad. Kaum Ma'ad juga Allah Ta'ala peracur kaum Ma'ad sehingga tak meninggal serabut juga dengan Allah Subhanahu wa taala wak mari 1000 taufan yang kuat sehinggalah disebut air duduk atas meja ni tak ada siapa lata kering. Mari taufan yang kuat. Dan kaum Samud juga Allah Ta'ala pelacur sehinggalah Nabi SAW bila lalu di kawasan Al-Hijr, Nabi berlarak lalu kawasan itu sehingga disebut menitik air mata Nabi SAW takut bila lalu di tempat yang namanya Al-Hijr tadi. Nah, ada riwayat yang menyebut kaum Samud mari daripada keturunan Nabi Nuh AS, daripada anak Nabi Nuh AS yang namanya Sam bin Nuh. Nah, mari daripada Samud bin Asir bin Iram bin Sam bin Nuh. Ini keturunan kaum Samud disebut. Ada juga pandangan menyebut bahawasanya Samud ni maksudnya tempat dia ni ada air hak sikit, sebab tu disebut Samud, air sikit. Kalau kita pergi ke negara Arab, antaranya kalau hamba duduk Mesir gak, dia ada satu tempat hak biasa orang gederak namanya Siwa. Dia ada Matruh dan juga Siwa. Di Matruh ni kita boleh tengok dia ada situ laut dia tu, kita boleh tengok 7 lapis warna laut dia tu comel. Laut Agibah dia panggil, patah Agibah. Biasanya lepas pada pergi Matruh kita pergi ke Siwa. Siwa ni tempat pada pasir. Di pada pasir ni sekala kalau orang gederak situ, nak dia ambil kereta, dia naik tempat pada pasir tinggi tu, dia pun ambil skateboard turun, turun pada pasir bawah. Sedaplah tang turunnya. Tang naik gak panggil kereta lah kata mari turun ambil ni. Tak nak naik, tak pasir saja nak naik tinggi. Nah, bila kita jalan di Matruh ni, kita akan tengok ada satu wadi dia sebut. Bahasa orang putih dia panggil oasis. Oasis ni kalau pak kita panggil lembah begitulah kali. Lembah ni dia ada air stopok situ. Walaupun tak ada pucuk air lain. Situ lah stopok tengah tu ada lembah. Nah, ia bukan kata sambung ke patah, sambung sungai, ada dia lembah. Nah, dan di tempat kaum Samud ni disebut ada satu lembah tadi, wadi tadi, yang mana wadi tak ada air dia sikit. Dan disebut kaum Samud ni bila orang tengok benda hak dia buat pada bukit-bukit tu sehingga bukit dia boleh taruh jadi rumah. Sehingga disebut ada satu peninggalan kaum Samud di Jordan. Kita sebut 2 golongan tadi, ada duduk di Al-Hijr, ada satu golongan lagi kaum Samud ni duduk di Jordan. Antara peninggalan sejarah juga di Jordan dia ada Petra. Nah, Galasium dia panggil tepak macam gelanggang gitu dia buat. Dia taruh daripada bukit juga dia buat. Sebab tu kata kaum Samud ni ada riwayat menyebut kaum Samud ni dia besar. Antaranya disebut kalau kita duk cacar dah baru sama besar dengan muka dia baru. Sehingga disebut ketinggian kaum Samud ni ada disebut 80 lakah iaitu 40 meter. Besar. Nah, ada juga riwayat yang menyebut kata dak kaum Samud ni sama je macam kita. Cuma gak dia ni jenis tubuh yang besar, tubuh yang gagah macam kita kata orang Pakistan yang duduk di kawasan pegunungan Kashmir. Nah, orang Pakistan besar dah, hak duduk di pegunungan Kashmir ni pula, orang bukit ni, dia jenis besar, gagah, lasok gitu. Nah, sehinggalah dia ni boleh pahak bukit. Boleh pahak gunung, nak sebut gagah orang Samud ni. Setara Samud hak gagah gini Allah Taala boleh peracur tak meninggal bakar. Apa hari Melayu kita ni kalau Allah Taala waktu turun bala. Boleh menai. Nah, Nabi Nuh AS kaum dia Allah Ta'ala pelacur sebab tidak beriman pada Nabi Nuh AS. Kaum Ma'ad Allah Ta'ala pelacur tak meninggal bakar serabut. Kaum Samud Allah Ta'ala pelacur tak meninggal bakar serabut dengan maksiat yang mereka lakukan. Kita ni muju Allah Ta'ala tak bayar selalu maksiat kita buat. Kalau Allah Ta'ala bayar maksiat kita buat, tak semaya tu bik nak terdem accident patah kaki nyanyi kita. Nah,
sebab Allah Ta'ala masih memberi lagi peluang kepada kita untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, duk buat maksiat pada Allah Ta'ala kena beringat, takut-takut esok mati. Allah Ta'ala beri peluang taubat kita. Nah, sebab itulah Allah Ta'ala ta'azak selalu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Ta'ala tak bayakih azab kerana Allah Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita masa untuk kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga disebut bila mari akhirat esok, manusia puas hati, Allah Ta'ala beri dah masa pada dia tak taubat, maka padailah aku kena azab ini pun padai dah lah. Nah, maka disebut kaum Samud, Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan pada mereka seorang Nabi yang namanya Nabi Saleh. Ramai-ramai kaum Samud hak jauh sekali dalam ramai-ramai kaum Samud ni seorang yang lelaki yang namanya Saleh, Nabi Saleh alaihissalam. Maka Allah Ta'ala utuskan pada mereka Nabi Saleh. Maka Nabi Saleh alaihissalam pun bawa kepada mereka satu seruan yang sama macam nabi-nabi sebelum daripada ni, iaitu ani'budullah, penyembahan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wajtanibut taghut, dan menjauhi perkara mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila Nabi Saleh alaihissalam bawa mereka kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka ni dalam kepala duk mikir bab batu saja dah. Nah, dah muka hari-hari duk main tokai batu, duk main taruh bukit ni. Nah, lalu bila Nabi Saleh alaihissalam ajak mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka duk mikir nak lagu mana. Sehingga mereka kata pada Nabi Saleh alaihissalam, wahai Saleh, boleh nak suruh aku sembah Allah Ta'ala? Boleh nak suruh aku sembah Tuhanmu? Boleh. So syarat kami letak. Enggak dia. Aku nak mari saya kau mari daripada bukit ni, daripada batu ni. Nah, tak logik langsung yang minta pun. Nah, saya kau mari daripada bukit ni, dalam perut uta tu pula ada anak 10 bulan. Ciri-ciri uta tu pula royak, nak hidung gano, mata gano, kaki lagu mana, ekor lagu mana. Sodoh. Nabi Saleh alaihissalam semaya akak tangan doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala buat mari depan mata mereka satu batu hak besar, terbelah batu tadi, tubik sekau uta, hak dalam uta tadi ada anak 10 bulan, cukup sifat macam dia nak. Nah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni mukjizat para nabi. Nah, maka bila mari uta tadi, mereka tak boleh beriman dah pada Allah Ta'ala. Walaupun tengok benda tu dalil bukti sebutir depan mata gapo dia hak dia minta. Mustahil orang lain boleh buat mari dengan batu terbelah tubik uta. Moga uta-uta ni jenis perangai dia beranak, bukan mari daripada batu. Mari walaupun Allah Ta'ala tunjuk depan mata lagu tu, mereka kata, sihir mung dah ni belakang ni Saleh, sihir pula dah. Nah, minta sangat tadi. Minta Nabi Saleh buat mari, dia kata sihir dah pula. Lalu Nabi Saleh alaihissalam kata, lah ni musuh aku buat mari uta, aku buat mari dah. Maka bila mari uta ni, mau kena ingat naqatallah, ni uta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi Saleh alaihissalam letak syarat kepada kaum Samud. Di tempat kita ni ada setempat air hak sikit tadi. Nah, maka bermula daripada hari ni kena gilir. Kena gilir. Kalau hari ni uta aku minum air, dak, binatang-binatang lain tak boleh nak minum air, orang kampung hak lain pun tak boleh nak minum air. Esok uta aku tak minum air, dak, binatang-binatangmu boleh minum air, mu sendiri pun boleh tubik nak guna air tu. Lusa ge uta aku pula. Tolak gemu pula bagi hari. Nah, ketika mana mereka tak boleh minum air tadi, Nabi Saleh alaihissalam beri kebenaran pada mereka, mereka boleh minum air susu uta Nabi Saleh, sehingga disebut air susu tak boleh minum sebutir kampung, air susu uta tadi. Nah, bila mari dalam keadaan gitu lama, gilir mula-mula, gilir. Lepas pada gilir lama-lama, maka Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, kadzabat samud bitaghwa. Kazzabat, kalau kita tengok bahasa Arab, maksud dia menipu. Nah, kazaba maksud yang menipu. Bila mari atas za tadi ada sadu, kazzabat. Maka kaedah bahasa Arab, ziyadatul huruf yadullu ala ziyadatul makna. Bila tambah huruf kazaba, kazzabat,
Macam umpamanya ada za sebutir lagi situ, menunjukkan berlaku pertambahan makna pada perkataan tadi. Kalau kazabah menipu, kazabat banyak kali benar dah menipu. Gitu maksud dia. Samudu kaum Samud. Taghwaha. Taghwa maksudnya kalau sekiranya kita ambil gelah, kita buhai, sehinggalah air tak dilipuh daripada gelah, itu kita panggil tagha, air itu lipuh. Nah, ayat ni juga Allah Subhanahu wa taala sebut falamma taghal ma. Apabila air ni lipuh, Allah Taala mari pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Air sungai sepatutnya naik setakat tu, Allah Taala mari air sungai ni melampaui batas, lipuh sampai ke kapal Nabi Nuh alaihissalam duduk atas bukit boleh belayar. Tak taghal ma, bila air ni naik melipuh melampaui batas. Maka disebut kazzabat Samud bi taghwaha. Kaum Samud ni banyak kali dah mereka ni melampaui batas. Dengan cara dia buat lagu mana? Mula-mula gilir sedap lah, tak apa kita ikut. Hari ni utah Nabi Saleh, tak apa kita tak boleh minum air pun tak apa, kita minum air susu Nabi Saleh, utah Nabi Saleh. Esok gear kita. Lama sikit duk main lagu tu, dia pun start khenak. Start khenak dengan cara dia ambil arak, dia capur dalam air minum utah Nabi Saleh. Mula-mula. Lepas daripada tu dia sekak pula utah Nabi Saleh daripada minum air. Bila sekak lama-lama, sekak lama-lama, maka dia mari nak buat kerja lebih jahat. Gitulah juga kita manusia. Bila dok buat semua maksiat, bila dok buat semua dosa kecil ni, kadang-kadang dia mari juga nak buat dosa besar. Nah, mula-mula nak makan piti haram ni serah dosa makan piti haram ni. Nah, lah sekali bila dok makan semua, makan dulu sikit kata tak apa kita ganti ipah pada tu. Ganti ipah pada tu. Lepas pada tu pula makan sikit, tak apa dah kok tak ganti pun. Sikit dah ni, taubat ipah pada tu. Lama sikit makan, tak apa dah, boleh dah, tak ada masalah. Nah, lepas pada tu duk makan piti haram semua lah kali ambil rasuah, ambil piti haram tu biasa, tak bersuah bersalah dah. Duk biasa mula-mula tinggal semaya subuh, tak ada semaya subuh ni. Lama-lama tinggal semaya lain serah biasa dah, tak serah dosa dah. Nah, hatu maksiat bila dibuat berulang-ulang, maka akan menyebabkan kita buat maksiat lebih besar. Nah, Allah Ta'ala sebut cerita kaum Samud. Mula-mulanya sekak dulu utah daripada minum air. Lepas pada tu capur pula minum air utah ni dengan arak. Lepas pada tu Allah Ta'ala sebut idzin ba'atha ashqaha. Lalu bangunlah seorang yang paling jahat sekali daripada kalangan kaum Samud. Maka ulama sebut namanya ialah Qudar bin Salif, ataupun ada ulama sebut Kidar, kau baca dengan bagi depan ataupun bagi bawah, Kidar ataupun Qudar bin Salif. Dalam ramai-ramai kaum Samud ni tak berani juga nak buat khianat. Qudar bin Salif ni dia bangun. Dia bangun, dia kata, kita ni tak pandai dah dok main dok gilir air gini ni. Guana agak-agak kalau kita bunuh hutah Nabi Saleh. Kalau kita bunuh hutah Saleh lagi mana? Orang kampung lain tak berani berlaku. Sehinggalah dia kata kalau tak berani tak apa, hamba cari 9 orang, set-set kita gagah, kita pakai ambak hutah Saleh. Maka disebut dia pakai ambak belakang hutah Nabi Saleh. Ambak hutah Nabi Saleh, sehinggalah orang kampung hak lain, hak mula-mula tadi dak serah takut bila dak pakai ambak belakang, orang kampung pun jaluk belakang pula. Ambak lagi, ambak derah lagi derah. Kalau pula ni. Ambak. Sehinggalah bila boleh higap utah Nabi Saleh alaihissalam, orang lain tak berani nak jak, tak berani nak khianat belakang. Lalu disebut Qudar bin Salif tadi, dia ambil pisau, dia pojak di kaki depan utah. Sebab utah ni kelemahan dia kaki depan dia. Suatu ketika kita duduk Mesir, skalanya kalau kita nak sembelih utah, kita tak erti zaman itu mula-mula kita ikat kaki, kita pun jeruk pos skala lah, pun kita jeruk lembu tu lah. Kita jeruk dong jatuh sebab utah ni dia tinggi. Bila jatuh tu derah, dong jatuh derah. Arab pun kata zalim muak kerja lagu ni jatuh derah utah tadi. Dia kata zalim cara musmelih lagu ni. Lepas tu kita pun panggil seorang syekh ulama hadis namanya Syekh Rif'at Fauzi. Lepas pada subuh tiap hari dia akan mengajar di masjid dia, di surau dia, di kawasan Hayy Sabiq dekat mahkamah.
Kita pun panggil syekh, boleh kodok kalau syekh ajar pada kita cara nak sebelah huta lagu mana. Dia kata tak apa, boleh. InsyaAllah gaya haji ni dia mari. Lalu kita masa tu beli 2 ekor ke 3 ekor huta. Sumbangan orang ramai untuk kita buat jamu dia. Lalu syekh tunjuk cara sembelih huta, dia sebut sembelih an-nahru. Nah, sembelih an-nahru. Dia ikat kepala huta ni, ikat apa sekala lah. Cuma dia lepas pada tu dia ikat tiang. Kaki huta ni tak jeruk langsung. Cuma kaki depan huta je. Kaki depan alik kanan tu dia berlipat, dia pun ikat. Nah, huta masih lagi boleh berdiri, cuma kaki depan alik kanan lah terakak sebab kita ikat. Kaki hak depan alik kiri. Nah, lepas pada tu kaki belakang dua-dua ada molek-molek ada lagi. Nah, lepas pada tu syekh pun ambil pisau. Dia pergi bawah tekuk huta. Dia pergi bawah tekuk huta tu dia pun tarik. Perub dia tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Perub dia tarik. Dia tarik tu boom, sembuh tu bit darah. Dan kemudian huta tu bila darah tu bit tu dia akan turun sendiri. Dia turun, dia turun duduk. Nah, dia turun duduk tu, lepas pada tu syekh akan tengok. Kalau sekian putus dah selesai. Kalau tak putus lagi, dalam keadaan huta tu hidup lagi. Syekh akan ambil pisau, eret sekali lagi tepat tak putus tadi. Kalau kena kita sudahlah 2 kali eret ni tak sah ni meleh lagu ni. Nah, sebab tu kita kena ingat kaedah sembelih. Nah, maksud dia sekali sudah. Nah, bukan sekali tarik, sekali sudah. Nah, ada satu ketika orang sembelih lembu carole. Lembu carole ni lembu hak abel dia besar ni. Dia sembelih lembu hak abel besar, dia eret dah tapi beru sembelih tu lepas pada tu dia tengok dalam keadaan boleh sekali. Dalam keadaan binatang tu hidup lagi. Kalau mampu kerah tak ada dah ni. Binatang tu hidup lagi dalam keadaan disebut hayatul mustaqirrah. Nah, binatang tu hidup lagi dalam keadaan masa tu dia tengok ada sorak hak tepi tak putus. Dalam keadaan lembu tak hidup lagi, gagah lagi. Dia pun ambil pisau, dia pun eret sekali. Bom. Orang pakak tengok masa tu kata sodah tak sah dalam meleh lagu ni. Sodah main 2 kali eret lagu mana. Dia pun sudahlah. Dia jumpa Tok Guru Nek Aziz. Jumpa Tok Guru Nek Aziz ayat cerita Tok Guru hamba sembelih tadi. Lepas tu hamba sembelih tu, dah lepas pada eret kali pertama tu hamba ingat putus dah. Lepas tu hamba kita tengok tak putus, dalam keadaan lembu tu hidup lagi. Bukan mampus dah, hidup lagi. Lepas tu hamba pun putus, tempat tak putus tadi. Lagu mana orang pakai tak boleh makan belakang. Tok Guru Nek Aziz kata, gini tak boleh makan, awak makan hamba. Nah, sebab tu istilahnya bukan sekali eret. Dah, bukan kata kalau boleh sekali eret putus, molek lah. Nah, sekali sudah kita tarik tadi, kita pun tengok ada lagi tak putus, kita tarik sekali lagi dengan syarat, hamba boleh dengan syarat binatang tadi masih lagi hidup. Kalau binatang tadi kerah dah, tak nak gerak mana dah, kita pergi berang eret sekali lagi. Tak boleh lah tu. Nah, sebab tu kita buka kitab-kitab bukan masuk sekali eret tapi sekali sudah. Gitulah juga kita tengok orang-orang Melayu kita zaman dulu kata akad nikah mestilah sekali lafaz. Kena nama Allah ni nama panjang-panjang tu saja aku terima nikahnya dah Siti Nur Hayati Insyirah Aswadi binti panjang pula tak ada nafas kita nyanyi lagu tu. Nah, sekali sudah dalam majlis tu maksudnya. Dah ni tarik nafas biru muka-muka nak sebut nama pengantin. Begitulah juga dengan bab sembelih tadi sekali sudah. Maksudnya kita eret tengok tak tu lagi boleh, tapi dengan syarat binatang tu mestilah hidup lagi. Kalau kerah kejun dah, eret sekali lagi tak sah sembelih tadi. Nah, maka kita tengok syekh pun sembelih hak mula-mula tu putus belakang beres selesai. Hak kedua tu utar liar sikit, eret tak ada, tak putus. Jadi bila utar tu duduk, dah syekh pergi tengok tak tu dia pun tarik, tak putus dia pun tarik, putus. Dah tu cara sembelih dia sebut an-nahru. Cuma nak sebut kelemahan utar tak di kaki depan dia. Bila Qudar bin Salif tadi dia ambil pisau jak dia tak kaki depan dia rebah utar tadi. Bila rebah utar tak dia kapung lain pun jalak lalu. Nak berak lagi, berak lagi. Maka 9 orang lagi pun ambil pisau jong, ni jak atas perut, ni jak atas tekuk, ni jak atas butir mata sehingga mampu utar Nabi Saleh. Mampu utar Nabi Saleh alaihissalam tak cukup dengan setakat tu. Pakat bagi daging makan pula sikit seorang. Ni kau sambut ni. Sebab tu Allah Taala mari berkata tara melampaui batas lajuk set ni. Bukan setakat wak khianat mitok Nabi Saleh alaihissalam mari utar wak mari dah utar wak khianat pula jak pula semelih pula bagi daging makan pula.
Dah. Idzin ba'asa ashqaha, bila Allah bangun Qudar bin Salif, dah buat cadangan nak bunuh utuh Nabi Saleh, maka dia pun pakat pergi bunuh utuh Nabi Saleh belaka. Faqala lahum Rasulullah, maka berkata kepada mereka Rasulullah. Kena ingat Nabi Saleh ni bukan Saleh saja, Rasulullah. Nah, lantik Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh kata apa? Naqatallahi wa suqiyaha. Asal kata kalau dia sebut naqatullah sepatutnya. Tapi bahasa Arab ni bila dia nak sebut benda penting dia baca dengan baris atas, naqatallah. Nah, otak ni bukan otak biasa, otak Allah Taala. Aku sebut dah jangan khianat juga. Fakadzabu, mukhianat. Fa'aqaruha, musmelih dia, membunuh dia. Maka Nabi Saleh alaihissalam beri kepada mereka 3 hari untuk taubat pada Allah Taala. Nabi Saleh beri kepada mereka 3 hari untuk taubat. Macam Nabi-Nabi sebelum daripada ni, sebelum Allah Ta'ala waktu turun satu-satu azab, Allah Ta'ala akan suruh Nabi itu suruh umat dia taubat dulu. Kaum Ad, Allah Ta'ala suruh taubat, tak suruh taubat, Allah Ta'ala mari taufan. Kaum Nabi Nuh alaihissalam suruh mereka taubat, Allah Ta'ala tak suruh taubat, Allah Ta'ala mari banjir besar. Nabi hak duduk dalam perut Nabi, perut ikan Nuh, Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam dia keluar daripada kampung dia, umat dia taubat, Allah Taala tak mari azab pada kaum Nabi Yunus. Maka Allah Taala beri peluang pada kaum Samud taubat 3 hari. Hari yang pertama selepas daripada Nabi Saleh alaihissalam suruh mereka taubat, esoknya tu Allah Taala tukar kulit mereka ni, kaum Samud ni jadi warna kuning. Bila kulit dia jadi warna kuning, dia pun pakai kain kapal. Pakai kain kapal pergi belarut depan rumah Nabi Saleh alaihissalam. Dia kata, Saleh, lambat lagi kau, Tuhan nak turun azab pada kami. Nyanyi-nyanyi pula ni saat ni. Tak, kita dengar apa kacik gigi dah. Tak kerti bahasa sungguh. Tak, metok utah, mari utah. Lepas pada tu nya bunuh pula utah. Hari pertama Allah Ta'ala ambil bukti, tukar kulit jadi kuning. Pakai kain kapal, mari nyanyi depan rumah Nabi Saleh alaihissalam. Esoknya tak taubat juga pada Allah Ta'ala hari kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala tukar kulit mereka kuning tadi, Allah Ta'ala tukar kulit mereka jadi warna merah pula. Bila kulit mereka jadi warna merah, pergi belarut depan rumah Nabi Saleh dekat dengan garik, nyap joget pula. Minta pula dengan Nabi Saleh, lambat lagi kau, Tuhan mu nak azab kami ni, tak sabar dah ni. Hari yang ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala tukar kulit mereka merah tadi, tukar jadi warna hitam. Bila kulit mereka jadi warna hitam, pergi rumah Nabi Saleh alaihissalam, duk menyanyi pula, lambat Tuhan mu nak azab kami ni, tak mari-mari lagi sampai hari ni. Dah. Walaupun Allah Ta'ala mari dalil, tukar dah kulit daripada kuning jadi merah, jadi hitam, tak khabar juga ni golongan. Khatamallahu ala qulubihim, Allah Ta'ala patri hati mereka ni mati. Dah. Sebab duk terlampau banyak duk buat dosa pada Allah Ta'ala, tidak taubat dengan Allah Ta'ala, sehinggalah Allah Ta'ala suruh Nabi Saleh alaihissalam, wahai Saleh, kamu kena keluar daripada Al-Hijr sebelum daripada subuh. Hari ketiga, selepas hari ketiga, Nabi Saleh alaihissalam keluar daripada Al-Hijr, tepat dia tu sebelum daripada subuh. Dan Allah Ta'ala pesan pada Nabi Saleh alaihissalam, bila mutubik daripada Al-Hijr, bunyi gapo sekalipun mu jangan paling, jalan straight. Sehinggalah disebut selepas daripada subuh, Allah Ta'ala mari satu azab Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala mari satu pekikan hak derah. Nak sebut pekikan hak derah ni mudah kata gak, umpamanya kita ambil sairan bomba tu tepi telinga ni, dengar jauh pun serabut-serabut kepala dah. Hak ni mari tepi telinga, satu pekikan hak derah, sehingga disebut kaum Samud bila dengar pekikan tadi ni, pecah habis urat saraf mereka. Kenapa nak nyanyi sangat? Nah, pecah habis urat saraf mereka, tak padan dengan tu Allah Ta'ala hantar lagi pekikan hak derah, sehingga disebut hancur hati dan juga hempedu mereka. Tak cukup dengan tu, disebut dalam ayat lepas pada tu, fadamdama alaihim. Dam-dam, ada ulama sebut ni bukan bahasa Arab, bahasa utopia. Kalau Tok Guru Aziz sebut dam-dam ni mudah nak ingat kat gedung-gedang. Tak.
Maksudnya Allah Ta'ala wak mari dam Allah Ta'ala wak mari pula gepa bumi lepas daripada tu. Tak padai dengan Allah Ta'ala wak mari pekikan hak derah tak ada sehingga disebut pecah orang sarah mereka, pecah empedu mereka, pecah hati mereka. Allah Ta'ala wak mari pula gepa bumi sehingga disebut rata bumi kaum Samud, rata bumi Al-Hijr. Ni bila Allah Ta'ala wak mari azab. Fadamdama alaihim rabbuhum, Allah Ta'ala mari azab pada mereka bidzambihim, kerana dosa mereka buat, fasawwaha. Nah, tak ada serabut tak boleh sekat, tak ada serabut boleh sekat bila Allah Ta'ala waktu azab. Mana kata Qudar bin Salif tak ada hak dabel sangat tadi, Allah Ta'ala mari azab acu sekat lah, nak nyanyi sangat tadi tak ada lah. Wala yakhafu uqbaha, dia kena ingat Allah Ta'ala bila dia buat satu perkara, dia tak mikir akibat daripada benda dia buat tadi. Kalau kita sedabel, kita kata orang bayar ambil ni 10,000 pergi bunuh orang tu, tak pergi bunuh tu pun mikir air biar gak polis mampu kerah aku ni, biar gak polis kena duduk allergi ni. Nah, kita cikgu-cikgu sekolah lah ni pun Allah beringat benar nak buat tindakan gapo ke anak murid. Nah, viral sehari dua hotel anak murid tak semaya subuh, viral dalam Facebook. Nak reput polis, cikgu-cikgu tak berani pergi hotel lah ni. Sebab itulah budak-budak lah ni 100 orang sehari tak mai sekolah biasa. Nah, mari sekolah cikgu-cikgu sakit kepala pula, nya bawa vape ni tok dalam poket, tok dalam kasut. Sehingga disebut pula isak vape dalam jambai sampai ke pesel. Cikgu nak ambil tindakan, tak boleh. Tebing hotel kita reput polis. Nah, maka disebut Allah Ta'ala wala yakhafu uqbaha, bila Allah Ta'ala beri azab dia tak mikir akibat gap. Siapa Allah Ta'ala mari azab tak meninggal bakal sorabut kaum Samud, hancur belaka Allah Ta'ala peracur. Sehingga disebut Nabi Saleh alaihissalam ketika mana nak keluar daripada Al-Hijr, tak ada dengar bunyi pekikir, tak ada getar Nabi Saleh alaihissalam kerana dahsyat bunyi pekikir tadi. Nah, na'udzubillah min zalik. Nah, na'udzubillah, kita minta jauh dengan Allah Subhanahu taala. Dah. Nak kata Allah Taala dia boleh buat sangat. Dah, hari apa moga manusia dia buat, moga alam ni dia buat. Sehingga walaupun disebut Allah Taala perata bumi Al-Hijr, tapi Allah Taala tinggal beberapa bukti kita boleh tengok hari ni. Tengok buku internet tulis Al-Hijr. Ada tengok satu bukit hak dia parah jadi rumah, comel dia buat. Nak sebut gagah orang Samud ni sehingga boleh parah bukit jadi rumah. Hak tu Allah Taala peracur sari sama sedah. Tak meninggal bakal sore habuk mati habis kaum Samud. Allah Taala boleh buat. Sebab itulah kita bersyukur pada Allah Taala. Allah Taala tak azab kita selalu. Allah Taala beri peluang kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah peristiwa kaum Samud hak Allah Taala cerita dalam surah Asy-Syams. Allah Ta'ala cerita mula-mula kehebatan Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala boleh buat tari, boleh buat bulan, boleh buat siang, boleh buat malam, boleh buat langit, boleh buat bumi, boleh buat nafsu, boleh buat roh. Allah Ta'ala cerita juga dua golongan akan berjaya. Golongan boleh cuci nafsu, berjaya. Golongan tak boleh cuci nafsu, mereka gagal. Allah Ta'ala mari bukti, takut-takut tak percaya lagi. Tak saya percaya ni aku main bukti sia-sia ni ada dah satu golongan hak zaman gitu. Zaman Nabi Saleh alaihissalam aku peracur sebab mereka ni duk ikut arah nafsu mereka. Duk ikut arah nafsu, tak saya beriman pada Nabi Saleh alaihissalam. Ikut arah nafsu lagi bunuh utar Nabi Saleh alaihissalam. Ikut arah nafsu lagi tak saya tabat pada Allah Taala, walaupun Allah Taala main bukti jelas depan mata nampak kulit tukar daripada kuning jadi merah, jadi hitam, yang pakai suka main je. Lalu Allah Ta'ala peracur golongan ni, maka inilah disebut waqad, inilah disebut golongan yang mana mereka ni khaba man dassaha, gagal menyucikan orang hak gagal menyucikan nafsu dia, sehingga Allah Ta'ala peracur tak meninggal bakal serabu. Maka itulah pengajaran kita boleh ambil daripada surah Asy-Syams. Jadi sebab itulah hamba suka baca surah pendek-pendek lagu ni. Bila kita baca kita ingat gapo Allah Taala nak sebut pada kita. Sebab itulah disebut bila kita nak Allah Taala kecek dengan kita baca Al-Quran. Sebab bila kita baca Al-Quran banyak perkara Allah Taala nak sebut pada kita. Bila kita nak kecek dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita semaya.
dalam semaya kita. Nah, kita baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Taala jawab. Allah Taala kata hamadani abdi, hamba aku duk puji aku bawah ni. Nah, Ar-Rahmanir Rahim kita baca. Allah Taala jawab majjadani abdi, hamba aku mengagungkan aku. Nah, nak kecek dengan Allah Subhanahu Taala kita dalam semaya kita. Dalam semaya kita lepas pada sudah semaya pula kita tak ada doa, ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah, terimalah taubat aku, ya Allah. Nah, itulah disebut pada kita beberapa perkara pengajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut pada kita dalam surah Asy-Syams. Dalam masa sekadar itulah malam ni apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, lemah kurang daripada kelemahan bersendiri, minta maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا بفضلك وجودك وكرامك يا كريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم عليك اليهود والنصارى ومن معهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين.